Okay, the question 1 is definition for the supply. What's the meaning of supply? Supply ni maksudnya penawaran. Okay, penawaran, siapa yang menawarkan sesuatu barang ataupun produk? Jawapannya adalah firma. Firma yang mengeluarkan sesuatu barang ataupun sesuatu produk. Okay, sebelum ni kita belajar pasal demand. Okay, siapa yang demand? Demand itu adalah permintaan. Siapa yang meminta? Yang meminta itu adalah household ataupun consumer atau pengguna. Pengguna yang meminta sesuatu barang, dan siapa yang mengeluarkan sesuatu barang adalah firma. Firma keluarkan sesuatu barang. So this week kita belajar pasal supply. As you can see, definition for the supply refer to how much is produced at every price. That's mean ability for firm to produce product and service. Maksudnya kemampuan sesebuah firma tu untuk mengeluarkan sesuatu barang ataupun perkhidmatan. Okay, the second thing adalah law of supply. Hukum penawaran. Okay, kalau demand semakin tinggi harga, semakin kuranglah orang membeli. Tapi berbeza dengan supply. Supply semakin tinggi harga, semakin banyak firma tawarkan sesuatu produk ataupun barang. Kenapa? Sebab kita kena ingat, the main objective of firma adalah untuk memaksimumkan keuntungan. So the law for the supply, higher price, P stand for price, higher price, higher quantity. Lower price, lower quantity. So maksudnya semakin tinggi harga, semakin tinggilah kuantiti yang ditawarkan oleh firma. Tapi sebaliknya, apabila semakin rendahnya harga sesuatu barang, maka semakin berkuranglah penawaran kuantiti bagi sesuatu produk dan perkhidmatan. Semakin tinggi harga, semakin tinggi kuantiti, dan semakin berkurangnya harga, semakin berkuranglah kuantiti. So ini menunjukkan hubungan yang positif. Okay, tapi berbeza dengan demand. Do you still remember about demand? Demand dia berhubungan negatif. So next kita pergi kepada schedule of supply. Schedule for the supply. Okay, as you can see, semakin tinggi harga daripada RM1.50 sampai RM5, maka kuantitinya semakin meningkat. So harga meningkat, kuantiti juga meningkat daripada 0 to 50. Okay, a supply schedule is a table showing how much of a product firm will supply at different price. Maksudnya kita boleh tengoklah jadual untuk firma ni mengeluarkan sesuatu barang. Dia akan keluarkan kuantiti pada perbezaan yang kuantiti dan perbezaan harga pada harga tertentu dan tingkat harga tertentu. How to draw the curve of supply. Okay, macam mana nak bina graph ataupun keluk supply ni. Okay, macam mana berdasarkan kepada schedule of supply lah. Okay, like say, kena ingat, nak lukis tu, you kena tahu paksi X dan paksi Y. Okay, X axis and Y axis. Okay, ini ada paksi X, atas ni ada paksi Y. So, paksi X mesti quantity. So, kini quantity. Paksi Y adalah mesti harga. So kat sini price. Dan kena ingat juga, graph mestilah bermula daripada nombor kecil kepada nombor paling besar. Sama juga macam price, daripada nombor kecil kepada nombor besar. Mana ada orang mula daripada nombor besar kepada nombor kecil? Kena ingat tu. Okey, quantity. Quantity bermula pada 0, 10, 20, 30, 40, 50. Okey, price 2.25, 3, 4, 5. Okay, so and then lepas you label dekat graph ni, you just plot setiap satu harga dan setiap satu kuantiti. At 1.5, kuantitinya adalah 0. So dekat sini dia punya titik 1.75, kuantitinya ada 10. And then seterusnya sampai habis. Okay, and then you ambil pembaris, you garis lah. Okay, graf ini menunjukkan adanya hubungan positif bagi penawaran. Semakin tinggi harga,
semakin tinggilah kuantiti. Semakin turunnya harga, semakin kuranglah kuantiti. Namakan graf individual supply. Okey, macam mana you nak bina market supply? Okey, market supply maksudnya penawaran pasaran. Okay, market supply tu you akan ada satu schedule daripada firm. Maksudnya gabungan daripada firma 1, firma 2, firma 3 dan seterusnya. Gabungan setiap satu firma ini dikira sebagai market supply. Okay, contohlah I bagi, I ada satu firma, you ada satu firma dan seorang lagi ada satu firma. So ada 3 firma. You gabung ketiga-tiga firma ini and then you akan dapat satu amount. Amount ini yang dikenali sebagai market supply. Next, market supply. Okay, as you can see, ni adalah table jadual untuk price and quantity for the firm. Okay, so kat sini you ada firm A, B and C. So dikira sebagai 3 firm lah. So macam mana you nak buat table ataupun schedule for the market supply? You hanya tambah quantity bagi setiap satu firm. So like say pada price RM3, firm A ada 30,000, firm B 10,000, firm C 25,000. So you just plus total untuk dapatkan market demand. So tambahlah 30,000 tambah 10,000 tambah 25,000, so you will get the answer 65,000. Okay, same as for the RM1.75. 10,000 tambah dengan 5,000 tambah 10,000, so you will get the answer 25,000. So untuk market demand, you buat satu kotak lagi, hasil tambah untuk ketiga-tiga firm yang ada. Like say ada firm D, so tambahlah firm D. Ada firm E, tambah firm E. Okay, so next untuk individual. Okay, so kalau soalan keluar untuk draw the individual supply curve. So macam mana? Kalau individual macam tadilah, you just draw one by one. Okay, so untuk individual, you lukis keluk ataupun curve untuk firm A, firm B based on the table lah, firm C. Tapi for the market sama juga, tapi you ada quantity and the price. So price dekat sini 1.75 and 3. Dekat sini 25, 65. Okay, you just plot je lah harga. So ini dinamakan sebagai market supply curve. So dia sama macam individual, tapi yang membezakannya adalah quantity. Market demand adalah all of quantity bagi individual supply. So next, determinant of supply. Determinant of supply maksudnya penentu penawaran. Apa yang menentukan turun dan naiknya sebuah penawaran? So yang pertama adalah price of related goods. Okey, harga yang berkaitan dengan barang itu sendiri. Maksudnya harga barang itu sendiri. Okey, price of related goods you boleh tengok dari segi dua jenis barang, dua kategori barang. Sama juga dekat demand, ada dua kategori barang, iaitu substitute goods dengan complementary. Okey, substitute goods ni maksudnya barang pengganti. Okey, barang pengganti. Apa contoh barang pengganti? Okey, contohnya air Pepsi dengan air Coke. Okey, barang pengganti ni barang yang boleh diguna gantilah untuk mendapatkan tukar ganti. Okey, like say Pepsi tak ada, you boleh ganti dengan air Coke. So apa akan berlaku dekat sini? Dia akan berlaku, okey, contoh saya bagi Coke dengan Pepsi. Sekiranya harga Pepsi meningkat, kalau harga Pepsi meningkat, apa akan berlaku pada permintaan Pepsi? Penawaran kuantiti bagi Pepsi. So dia akan meningkat sebab law of supply, semakin tinggi harga semakin tinggi kuantiti. So apa berlaku pada Coke? Penawaran Coke. Kalau permintaan, sekiranya harga Pepsi meningkat dan juga kuantiti meningkat, apa akan berlaku dengan penawaran Coke? Penawaran Coke dia akan menurun disebabkan oleh penawaran Pepsi semakin meningkat. So apa berlaku kepada Coke? Dia akan menurun lah.
Okey, apa akan berlaku pada barang yang kedua? Barang yang kedua adalah complementary. What's the meaning of complementary? Iaitu barang pelengkap. Pelengkap ataupun penggenap. Okey, barang penggenap ni contohnya barang tu boleh digunakan secara bersama-sama. Contohnya pen dengan ink. Kita tak boleh guna pen tanpa dakwah. Okey, so dia semesti digunakan secara bersama-sama. Kalau tak ada salah satu, barang tu tak akan complementary. So let's say contohnya dia akan efek kepada barang yang kedua lah. Contohnya kalau harga pen meningkat, mestilah penawaran dakwah tu, ink tu juga meningkat. Dia ikut kepada barang mana yang meningkat. The second adalah cost of production. Apa akan berlaku sekiranya cost of production akan meningkat? Okay, so you kena ingat 4 factor of production: land, labor, capital. So itu adalah cost of production. Like say kalau when the cost of production increase, the quantity supply will decrease. Dia akan kontra lah. Kalau harga kos pengeluaran itu meningkat, apa akan berlaku kepada kuantiti penawaran? Dia akan decrease lah, disebabkan oleh kita terpaksa membayar harga kos pengeluaran itu tinggi. So firma terpaksa membayar harga tinggi, secara automatik dia akan mengurangkan penawaran sesuatu produk. So the next, expectation about future price. Expectation about future price ni maksudnya contohnya macam ni. You expect, contoh harga macam harga minyak, you expect harga akan meningkat pada esok. So apa akan berlaku pada penawaran sekarang? So firma akan menangguhkan penawaran sekarang untuk mengeluarkan barang pada future, disebabkan oleh higher price expectation for future. Sebab dia akan cari pengeluaran yang lebih memaksimumkan keuntungan seller. The larger the number of firms supplying a product, the larger the quantity supply for the product. For example, if there is an increase in the number of cafeteria in a university campus, the supply of food and drinks will increase. So makin banyak seller, semakin banyaklah pengeluaran barang dan perkhidmatan. Okay, government policy. Government policy you boleh tengok dari segi tax dengan subsidi. Subsidies. Okay, what's the meaning of tax? Tax adalah income untuk government. So semakin tinggi tax, semakin decrease the supply of goods and service, sebab firma terpaksa membayar harga tax yang terlalu tinggi. Okay, what say about the subsidies? Subsidi tu maksudnya bantuan kerajaan lah. Contohnya kerajaan bagi mesin dekat firma. So semakin tinggi subsidi yang diberi oleh government kepada firma, semakin tinggilah penghasilan sesuatu produk dan barang. Improvement in infrastructure. So dekat sini improvement in infrastructure such as transportation and communication will facilitate free and fast movement of goods and service within the countries. This increase the supply of the product. So dia akan meningkatkan lagi penawaran sesuatu produk. The last one adalah change in quantity supply dengan change in supply. So beza antara change in quantity supply and change in supply. Okay, so yang sini you akan boleh tengok dari segi perbezaan graf. Okay, kat sini you can see the graph untuk supply, quantity and price. Okay, ini adalah change in quantity supply. Perubahan ini adalah di sepanjang keluk ni sahaja. Maksudnya ada peningkatan dengan penurunan. Dia hanya satu keluk ni je. Satu keluk ni dan hanya dalam satu garisan supply ni sahaja. Tapi change in supply, okay, you akan lukis satu keluk ni. Dia movement sama ada ke kanan ataupun ke kiri. So let's say sini S0, S0. Sini you akan dapat S1, S1 dan satu lagi S2, S2. Okay, ni adalah peningkatan, improvement. Kat sini adalah decrease. Ni increase, ni decrease. So increase disebabkan oleh contohnya macam apa yang menyebabkan peningkatan dalam pengeluaran ataupun peningkatan dalam penawaran. Okay, contohnya subsidi. So, kalau kerajaan bagi subsidi kepada firma,
dia akan meningkatkan lagi pengeluaran. So the curve akan move to the right lah. Kalau kerajaan kenakan tax, dia akan mengurangkan penawaran. So dia mengurangkan penawaran, dia akan beralih ke sebelah kiri. So ini yang membezakan antara change in quantity supply dengan change in supply. Ni hanya satu gerak je, pergerakan dalam satu garisan saja. Tapi yang ni dia akan movement antara increase or decrease. Itulah yang membezakan antara kedua-dua ni. Beza graf ni, sebab yang ni tak ada peningkatan. Tapi yang ni peningkatan dari segi pergerakan keluk tu sendiri.